So before we proceed to this topic, so saya pergi dulu secara ringkas Okay, first kali awak dah belajar hukum ni. Hukum kita panggil adalah hukum Kepler. Okay, 3 benda yang awak perlu tahu. Yang pertama adalah hukum Kepler yang pertama melibatkan hukum orbit, yang mana orbit tu adalah berbentuk elips. Okay, biasanya orbit ni mempunyai 2 fokus. Okay, 2 fokus. Sebenarnya kalau awak perasan, ada saya sharekan. Okay, 2 fokus ni sebenarnya kalau awak belajar locus. Okay, locus ni ada 3 kalau awak ingat masa awak belajar matematik, dia kata 3. Locus 1 titik, locus 2 titik, locus 1 garis, locus 2 garis dan locus bersilang. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Okay, locus bagi 1 titik adalah titik yang berpusing ni. Okay, locus bagi 2 titik pula adalah kalau awak belajar dulu, locusnya adalah sini. Okay. Okay, ada juga sebenarnya kalau awak belajar dengan lebih detail, locusnya juga boleh di-assume macam ni. Okay. So, ni adalah elips lah. Okay. Sama juga macam awak belajar locus bagi 1 garis. Kalau awak belajar dalam matematik awak, secara untuk level awak, biasanya kita akan explain locus bagi 1 garis adalah di sini lah kan. Tapi dalam buku yang awak belajar, locus bagi 1 garis adalah macam tu je. Okay, dia tak detail. Sebenarnya kalau ikut detail macam ni. Dengan pen, kemudian diikat pada 2 titik. Inilah yang dipanggil 2 titik fokus. Dan bila ada 2 titik fokus, nampak kita akan dapat bentuk elips. Okey. Dan hukum Kepler yang pertama mengatakan bahawa matahari berada di salah satu daripada 2 titik fokus ini. Okey, itu cerita yang pertama. Okey. Jadi kalau ikut hukum yang pertama, hukum Kepler yang pertama, dia kata locus elips ni adalah orbit berbentuk elips yang mana mempunyai 2 fokus dan salah satu daripada fokus adalah matahari. Okey, kita akan assume ni fokus 2 titik ni. Okey, salah satunya matahari. Yang kedua, hukum luas. Okey. Hukum luas. Hukum yang mana kata hukum Kepler yang kedua, dia mengatakan bahawa garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dengan masa yang sama apabila planet bergerak pada orbit. Sorry, tak nampak skrin saya. Tak full screen, saya lupa. Okay, before that, I want to show something lah. And then kita terus kepada hukum yang kedua, yang mana dia kata luas kawasan 1 ni sama dengan luas kawasan 2. Macam mana dia kira? Okay. Ni saya assume ni theta 2. So, ni adalah theta 1. And then, ni adalah R2, ni adalah R1. Okay. Jadi, disebabkan oleh, okay, kalau ingat formula dulu, luas sektor. Luas sektor. Ingat matematik. Theta per 360 darab dengan pi R kuasa 2. Jadi, walaupun ni luasnya nampak ni, walaupun radius dia kecil tapi luasnya besar, menyebabkan sebenarnya ni adalah sama dengan sini. Tu konsep dia. Boleh Dan yang kedua, yang ketiga, kita akan kaitkan dengan masa. Okey. Okey, sebab apa? Okey, sebabnya tempoh peredaran. Okey, dia akan kaitkan juga kenapa sebabnya bila objek bergerak daripada sini ke sini, instead of R, okey, instead of luas, kita akan kira instead of panjang sektor ni sebenarnya adalah tempoh yang diambil untuk bergerak daripada sini dengan sini. Jadi dia kata tempoh dia pun sama. Maksudnya T sini adalah sama dengan T sini. Sebab luas dia sama, tempoh dia pun sama juga. Dikira dia akan assume. Okay, macam mana? Bukan tempoh. Maksudnya tempoh yang dia ambil lah. Contohnya kalau sini ambil masa 3 bulan. Daripada Januari sampai Mac. Di sini. Sini pun sama. Dia akan ambil mungkin 3 bulan. September sampai September, Oktober, November. September bulan 11. So, November. 3 bulan. Okey, sebab kita akan assume objek ni akan bergerak dengan lebih cepat apabila mendekati. Kenapa? Okey. Kenapa? Salah satunya kita tengok Yang pertama disebabkan oleh tarikan graviti lah. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Ada lagi teori yang kedua boleh diterangkan dalam ni. Okey. Bila dia bergerak, nampak? Bila dia dekat dengan matahari, laju, nampak? Jauh dia slow. Laju. Laju. Okey. Inilah yang dikatakan oleh hukum Kepler yang kedua tadi. Semula Kalau dekat dengan matahari akan laju. Okey, kita anggap yang tengah-tengah ni matahari, yang buli ni ialah planet. Dan bila dia bergerak, nampak? Bila dia dekat dengan matahari laju, nampak? Jauh slow. Laju. Laju. Okey. Inilah yang dikatakan oleh hukum Kepler yang kedua tadi. Okey. Bila dekat dengan matahari dia laju. Okey.
Jadi kita Okay, so yang kedua kita tengok simulasi lah. Okay ni. Okay, so ni adalah hukum Kepler. Kalau perasan, so saya assume cepatkan sikit speed. Okay, saya runkan. Okay. So bila mendekati dia akan lebih laju cepat sebab tu okay. Sebab tu dia kira luas pun sama sebabnya speed over time Okay, boleh faham ke? Okay, tu adalah hukum Kepler yang kedua. Hukum Kepler yang ketiga adalah dia kata tempoh orbit adalah berkadar terus dengan radius. So ni untuk kuasa 2, ni kuasa 3. Sebab apa? Sebabnya kita pernah ingat formula yang kita pakai ni sebelum ni. Okay. Okay, mass. Hukum Giesing gravity ni sebenarnya kita boleh ambil tempoh T sama dengan ni. And then semua ni kita tahu ni semua ni adalah pemalar. Okay. Jadi bila semua ni pemalar, kita akan assume ni sebagai K lah. Pemalar kan. Pemalar ni biasanya tak akan berubah lah. Okay. Sebab tu kita akan assume T ni sebenarnya ada berkadar terus dengan R kuasa 3. Ni pembuktian lah. Okey, jadi biasanya kita akan guna soalan dalam hukum Kepler, latihan awak biasanya melibatkan perbandingan antara dua objek lah ataupun dua planet lah. Jadi kalau terus kepada sini, kita boleh tengok awak boleh tengok latihan kawan awak dah buat. Saya pun tengok macam dah okey dah kot. Sampai masa dah ke? R sama dengan 1/5 darabkan dengan 10 kuasa 11 M. Okey. So ni adalah E. RM adalah 2/28 darabkan dengan 10 kuasa 11 M. So, tempoh T adalah, T untuk apa? Tempoh orbit bumi. Jika tempoh orbit bumi adalah TE sama dengan 1 tahun, okay, formula yang kita akan pakai adalah T kuasa berapa tadi? Ingat tak? T kuasa 2 dengan R kuasa 3 sama dengan T M kuasa 2 dengan R kuasa 3 Mars. Jadi masukkan nilai. Jadi kita nak apa? TM sama dengan berapa? Jadi TM kuasa 2 sama dengan masukkanlah time untuk Earth adalah 1 tahun. Okey. Per dengan kuasa 2. 1/5 darabkan 10 kuasa 11 kuasa dengan 3 darabkan dengan RE. RE adalah RM. RM adalah apa? RM 2/2 dah 8 darabkan dengan 10 kuasa 11. Betul kan formula yang kita akan pakai? T1 per R, T kuasa 2 per R kuasa 3. T kuasa 2 per R kuasa 3. Dia saya. Kejap lagi nak habis lah ni. Okey? Oh, awak ada kelas? Okey. So, kita akan ambil kalkulator. Ada kalkulator tak? Kira berapa dapat? 1 bagi kurungan 1/5 eksponensial 11 kuasa 3 darabkan dengan 2/28 eksponensial 11 kuasa 3. 3/6. Okay. And then jangan lupa punca kuasa. 1/8. Betul ya? Okay, 1/8. 7 tahun. Okay. Dan tempohnya adalah tahun. Okay, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Okay, kita tengok sama kawan awak. Yang seterusnya adalah kumpulan 3. Kumpulan 3. Dia suruh tengok kumpulan 3. So, saya tengok kumpulan 3 lah. Okay, betul lah. 1/87 ni. So, kira betul lah. Okay, so 2 markah. And then seterusnya. Okay, so ni betul. 3 kuasa 2. So, awak terus darab dengan jam. Okay, sebab apa kenapa darabkan dengan jam? Okay, sebab nak dapat saat. Okey lah, tak apa. Saya terima. Jadi, bila... So, ni adalah T
T apa ni? T bulan kan? T bulan and then ni adalah arc bulan. Okay, lepas tu bila awak kira awak akan dapat terus T 3.5 5,523 sebab awak dah tukar kepada saat jadi jawapan awak mesti dah dalam saat. So tak ada masalah lah. So yang ni antara yang betul lah ni. Kita tengok soalan yang kedua. Okay, 365.25. Okay, ada yang tengah buat ke? Okay, radius 149600 from, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Pemerhatian mengambil masa 224 hari untuk mengelilingi matahari. Hitung planet Zuhrah dari, so arc. Okay, jadi awak masuk nilai terus 365.25 kuasa dengan 2 per dengan arc kuasa 3. Arc kuasa 3 ni kita dapat apa tadi? 149600 Okay. 149600 jangan pakai km ke pakai m. Kalau pakai km, sini pun biarkan km je. Okay, kalau tak pakai tak payah. So sekarang kita assume sebagai km je lah. Jadi T kuasa 2 berapa? Ada tulis 224 hari kuasa 2. Ni pun kuasa 3. Saya akan assume saya guna km. Jadi jawapan saya pun nanti akan dapat km lah. Okay, per dengan arc kuasa 3. Jadi arc kuasa 3 awak akan dapat dalam 1.25 26 darabkan dengan 10 kuasa 15 and then punca kuasakan dengan 3. Terus dapat jawapan. Okey, arc sama dengan 107986. 107986.67 km. Sebab apa? Sebab sini pun kita ambil km, jawapan sini pun mesti km. Kalau awak tukar kepada meter, jawapan awak pun dalam meter. So lebih kurang lah mendekati dengan 10800. So kira betul lah tu. Okey. So itu sahaja soalan nombor ni.